Ustaz rasa directnya biasanya Ustaz baca terus dan Ustaz respon direct je lah. Okey. InsyaAllah saya cuba respon persoalan yang ditanya ni setakat yang saya mampu ni. Yang mana yang saya tak mampu tu saya skip je lah. Baik, kita tengok kepada persoalan-persoalan. Kejap. Okey, Aizat, belum soalan. Okey, daripada Lydia Hassan. Bagaimana pengurusan harta pusaka di Negeri Sembilan, di mana masyarakatnya berpegang kepada adat pepatih yang bertujuan memberi perlindungan harta kepada anak-anak khususnya perempuan. Apakah hukum adat pepatih dalam pengurusan harta pusaka? Baik. Saya cuba jawab ni. Kadang-kadang bila bincang dalam konteks Negeri Sembilan ni berkait dengan tanah adat ni, sebenarnya ramai orang tak berani bercakap. Okey, daripada pembacaan lah. Saya jawab daripada pembacaan. Ada kajian-kajian yang dibuat berkaitan dengan tanah adat ini banyaklah. Okey, jadi sekarang nak sebutnya di Negeri Sembilan bukan semua tanah Negeri Sembilan ni terlibat dengan tanah adat. Tapi kita nampak budayanya bila sebut Negeri Sembilan, semua orang nampak macam tu. Orang perempuan lah. Harta pergi ke orang perempuan. Tapi tak, dia sebenarnya sebahagian tanah-tanah di Negeri Sembilan, dia tertakluk di bawah tanah adat. Jadi bukan semua. Sebahagiannya masih macam biasa. Yang tanah macam biasa tu tertakluk seperti hukum pusaka biasalah. Faraid macam proses biasa. Baik, manakala yang terlibat dengan tanah adat ini, kita tengok dalam sistem tanah adat, dia ada beberapa kajian, beberapa perbincangan dibuatlah. Saya cenderung tanah adat ni sebenarnya bukan milik anak perempuan. Dia memang sebenarnya memberi perlindungan kepada anak-anak perempuan ni, saya tak pasti sejauh mana perlindungan. Tapi sebenarnya tanah adat ni bukan milik peribadi, bukan milik individu. Tanah adat ni adalah tanah yang dipegang amanah sahaja. Maknanya tanah adat ni adalah milik suku. Asal daripada dululah pecahan antara adat pepatih dengan Temenggung itu. So tanah adat ni dimiliki oleh suku-suku dan suku ini melantik anak-anak perempuan ataupun orang perempuan. Dan sebenarnya orang perempuan ni bertindak sebagai pemegang amanah kepada tanah adat. Sebagai wasi sahaja. Maksudnya sebagai penjaga sahaja. Bukan sebagai pemilik mutlak. Sebab tu hukum faraid tetap berjalan atas tanah adat ini kalau sekiranya tanah tu ada hasil. Ada kebun, ada hasil, dia tetap berlaku faraid kepada semua waris. Cuma anak perempuan yang nama ada dalam tanah adat itu adalah pemegang amanah. Ini dalam konteks perbincangan, dalam konteks kita lah. Walaupun kita dengar banyaklah isu-isu berbangkit ni. Cuma saya nampak penjelasan tentang tanah adat ni tidak dibincang secara sepenuhnya. Dan kita tengok kalau di Negeri Sembilan, banyak tanah adat yang terbiar. Kan? Yang terbiar tu sebab apa? Sebab nak dibangunkan, ada orang tak bagi. Siapa yang tak bagi? Yang nama ada dalam geran tu lah. Dan dia tu di mana? Dia tak duduk Negeri Sembilan. Dia duduk di luar ikut suami dia. Tapi dia tak izinkan orang lain bangunkan tanah adat tersebut sebab dia kata tanah tu tanah dia. Jadi kerugian di situ. Kita tengok banyak tanah-tanah ni terbiar dan tak boleh dibangunkan. So satu kerugian. Jadi saya memperlihatkan di sini tanah adat ni salah satu konsep disebut sebagai tanah dipegang oleh pemegang amanah. Dan juga ada konsep sebut tanah adat ni adalah tanah yang terlibat dengan dipanggil sebagai wakaf zuri. Maksudnya wakaf zuri ni diwakafkan daripada dulu lagi, tetapi manfaat tanah tu tetap balik kepada waris-waris si mati, generasi ke generasi. So tetap begitu. Cumanya dari sudut proses itu memang adalah dalam undang-undang tanah tu memang dah termaktub bila mati turun kepada orang perempuan. Macam tu yang mampu saya jawab lah. Baik, soalan seterusnya daripada Zaliha. Bagaimana pula suami beli hibah untuk isteri? Saya tak faham soalan beli hibah ni. Baik, tapi kalau menghibah, macam mana beli hibah ataupun menghibahkan harta untuk isteri. Tapi soalan ni macam tergantung sikit lah. Okay, kalau boleh Zaliha yang bertanya, tolong jelaskan sikit. Maksud apa tu? Hibah tu hibah apa? Sebab hibah ni kadang-kadang ramai orang keliru juga kan. Sebab hari ni orang bercakap banyak tentang takaful. So takaful tu ada pula hibah. Jadi orang bercakap pasal hibah takaful. Tapi hibah ni sebenarnya luas. Hibah tanah, hibah rumah, hibah duit dan sebagainya. Jadi bila persoalan suami beli hibah tu, saya nampak macam takaful tapi saya tak perjelas. Mungkin boleh tanya balik nanti soalan Zaliha. Soalan Humaira alias, bagaimana kalau si mati ada menyimpan harta dari sumber yang haram? Baik, kalau dari sumber yang haram, dia wajib bersihkan dulu sebenarnya masa hidup. Masa hidup dia kena bersihkan harta tu. Sebab harta tu kalau dia mati nanti, pergi kepada waris. So waris tak boleh mewarisi harta yang haram. Kalau waris tahu bahawa sumber harta tu haram,
maka waris wajib bersihkan dulu, settlekan dulu. Sebab tu kalau kita bincang dari segi contohnya insurans konvensional, harta-harta yang syubhah, harta-harta daripada sumber yang tak bersih, wajib dibersihkan ke mana? Dihantar ke Baitul Mal. Bersih dulu, barulah baki yang bersih itu diwarisi oleh waris mengikut hukum faraid. Okay, seterusnya soalan Amira, apa yang dimaksudkan dengan faraid tidak berjalan terus dan harta terbeku? Baik, faraid tak berjalan, harta terbeku ni sebenarnya sebab waris tak mengurus. Saya ada pengalaman, kan? Kita duduk dalam bidang ni, tuan-tuan dan pelajar-pelajar sekalian, pengalaman saya paling cepat kita urus pusaka, Masya Allah. Waris bila dia dengar, sebab tu kata pentingnya dakwah, penerangan, generasi penerangan tempat demi tempat ke mana-mana lah. Kuliah di masjid-masjid dan apa juga bentuk perkongsian, sangat penting. Jadi, bila waris faham, saya pengalaman paling cepat kita bantu waris, si ayah meninggal siang, ke bumi siang tu, malam tu Masya Allah dia dah panggil saya untuk terang pasal faraid. Ini hak paling-paling hebat lah tindakan waris. Kan? So kita bincang malam tu juga. Memang dia orang buat tahlil lah, lepas tahlil bincang. Bincang, kemudian saya bantu, tengok dokumen, kumpul sebagainya, submit permohonan. Hanya dalam masa 6 bulan. Sebenarnya tak sampai 6 bulan pun kes tu selesai. Jadi maksudnya, dia berjalan. Tidak ada istilah faraid tak berjalan ataupun beku. Kan? Tapi kalau waris menangguh, waris tak faham, kita pun tak buat persediaan yang betul. Kadang-kadang kita merancang dengan cara yang salah, menyebabkan waris sangkut nak mengurus harta pusaka dan sebagainya, tak ada ilmu, itu yang menyebabkan tak berjalan tu. Sebenarnya proses ni boleh berjalan. Dan dalam hukum syarak pun sebenarnya dia tidak ada satu ketetapan bila kena urus pusaka. Yang ada ialah kita kena segera. Bila berlaku kematian, segera. Segera tu bila? Sebaiknya segera. Hari pertama, hari kedua dan sebagainya. Dan kita kena buang mindset, kefahaman orang kita yang kata bila segera tu waris tamak. Kena sabar. Kubur tu basah lagi, tanah tu merah lagi. So bila nak sabar? Nak tunggu bila? Itu menyebabkan waris kita banyak menangguh-nangguh bertahun, berpuluh tahun. Kan? Yang akhirnya banyak tak selesai. Kemudian berlaku pula kematian berlapis. Saya sekarang dah lama, dan ini sebenarnya daripada tahun lepas lagi. Ada satu kes daripada Maran jumpa saya datang, kematian tahun 60-an. Kematian tahun 60-an. Dan bila jumpa saya bawa dokumen tebal tu, bila kita semak dokumen, banyak masalah dengan dokumen. Geran tanah ada yang tak clear, nama tak sama, gini itu, macam-macam cerita. Itu baru cerita geran tanah. Ada 8 geran tanah dan di sebalik itu meninggalkan 8 lapis kematian. Duit, tanah dah jadi duit sebab ICRL. Dulu tanah sahaja tak jadi duit. Waris tak buka mata, tak nampak. Tak mengurus. Tapi bila dah jadi duit, dah nampak duit, dah rasa nak duit, tapi sangkut duit tak boleh dapat. Sebab kena urus pusaka dulu. Ini cabaran dia. Sikap kita. Yang pentingnya ilmu lah. Kita nampak sebenarnya ilmu ni tak sampai kepada waris dalam konteks yang sebenar. Okey, Siti Hafsah. Saya ingin bertanya beberapa soalan. Sekiranya ada hutang-hutang si mati yang tak dapat dilansaikan kerana tak jumpa orang yang beri hutang. Setelah dibuat iklan, dia cari adakah sah pembagian faraid. Baik. Kalau ada hutang, tahu hutang itu, ya, dan tak jumpa orang yang memberi hutang. Okey? Jadi macam mana nak selesai? Ada kaedah-kaedah menyebutlah. Contohnya dah iklan, dah cari tempoh-tempoh tertentu, tak selesai juga, maka hutang tadi kita settle dengan cara kita sedekah. Kita infakkan ke mana-mana tempat yang boleh terima lah, yang sesuai. Contoh masjid ke apa semua ke, infak ke situ atas niat kepada pemilik hutang tersebut ataupun pemberi hutang. Pemilik harta itulah. Dan kemudian baki itu kita faraidkan. Jadi kok mana pun hutang tu tetap kena settle dengan tak boleh diagihkan kepada waris yang berhak. Kena settle juga hutang. Selesai dengan cara macam tadilah. Itu kaedah dia. Kan? Cuma adalah perbincangan-perbincangan ulama yang panjang di situ. Baik, soalan Siti Hafsah. Ayah saya telah meninggal dan arwah ada sebidang tanah. Semasa hayatnya arwah memang nak jual tanah tu dan arwah pernah sebut sekiranya tanah tu terjual 10,000 akan diberi kepada adik iparnya. Tetapi sehingga meninggal, tanah itu tidak ada pembeli. Setelah 4 tahun baru tanah itu terjual dan adik ipar arwah ada menuntut duit 10,000 yang pernah arwah sebut. Okey. So di sini dia menyatakan hasrat. Hasrat tu tergantung dan tanah tu tak terjual. Kan? Jadi kalau tanah tu terjual, kan, terjual maka diberi. Dan kita nampak di sini dia dah jadi dalam bentuk pesanan. Kan? Jadi dia tertakluk kepada pesanan tadi, maka terpulang kepada waris lah sebab lepas kematian dia dah jadi pusaka. Kan? Dan tanah tu terjual selepas kematian dia. Jadi benda ni
terserah kepada waris sama ada nak melaksanakan pesanan ayah ataupun tidak. Tapi kalau mampu untuk laksanakan hasrat ataupun pesanan ayah itu, maka itu adalah lebih baik, dapat pahala. Jadi terpulang kepada waris lah, kan, untuk memenuhi pesanan itu ataupun sebaliknya. Okay, adakah adik ipar arwah menuntut 10 kes sekiranya anak-anak arwah tidak mau bagi, adakah waris jika tidak mengikut apa? Ya, macam kata tadi lah, itu lebih kepada hasrat dan pesanan arwah ayah semata-mata. Jadi terpulang kepada waris untuk melaksana ataupun tidak, dan kalau waris tak laksana pun itu tertakluk kepada keputusan waris. Dia tidak menjadi kesalahan. Okey, kita ada soalan daripada ustaz kita. Maaf nak bertanya, macam mana kalau ayah meninggal, harta ayah mak kata untuk mak, tak perlu urus, tunggu mak mati nanti kamu anak-anak urus. Baik. So mak telah melakukan kesalahan di sini. Banyak sebenarnya berlaku. Mak ni sebenarnya dia rasakan harta suami dia hak dia. Sedangkan harta tu hak suami. So bila meninggal, mak kena faham bahawa mak isteri ada bahagian 1/8, lebih itu untuk anak-anak. Jadi mak kena akur dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kena uruskan. Anak-anak kena jelas tentang hak-hak mereka. Tetapi di peringkat anak-anak pula, kalau anak-anak tu ada kasih sayang, ada akhlak dan sebagainya, tak salah untuk anak tadi memudahkan mak. Anak-anak kata, kami bertakharus mak, semua harta ayah kami bagi kepada mak semua. Hak kami ni kami bagi pada mak semua, kami tak nak tuntut apa-apa. So, pada saya dia selesai dengan cara begitu, itu adalah lebih baik dan sebenarnya lebih patuh syariah. Kan? Sebab mak tak boleh paksa anak. Kan? Mak tak boleh kata harta ni hak mak. Kan? Bagi ke mak dulu, tak perlu urus. Mak kadang-kadang ada mak tak nak faraid. Kan? Tak nak faraid. Kadang-kadang terlalu sentimental value. Biarlah geran tu nama ayah sampai bila-bila. Kan? Kalau mak tengok geran tu, terubat rindu di hati mak kepada ayah kau orang, kata mak. Kan? Akhirnya anak tak urus pusaka sebab hormatkan mak. Tapi dalam hati anak nakkan harta itu. Tapi takut mak kecil hati dan sebagainya. Sini akan jadi cabaran kepada kita. Sebab tu ilmu ni semua orang nak kena faham. Mak-mak nak kena faham, anak-anak pun nak kena faham. Kan? Dan saya jumpa banyak kes bila mak ni berkeras macam ni dan anak ni tak mampu nak buat apa-apa, akhirnya banyak harta tak selesai. Tak selesai tu satu. Kemudian bila berlaku kematian kepada anak pula, mak tak mati lagi. Anak yang mati dulu. Sebab mak ni kadang-kadang dia anggap dia mati dulu. Tiba-tiba anak mati dulu. Bila anak mati dulu, dia dah jadi berlapis. Ada bahagian pula kepada suami, ke isteri, ke anak-anak. So di situ ada pula anak yatim dan sebagainya. Kan panjang cerita. Sebab tu selesai lebih awal. Baik, yang kedua Ustaz, kalau si mati meninggalkan hutang yang banyak tanpa meninggalkan harta yang banyak sehingga hutang melebihi harta ditinggalkan, perlukah hutang dibayar oleh waris atau hutang perlu difaraid? Okey. Hutang banyak. Harta ada tapi tak cukup untuk bayar hutang. Ataupun memang tak ada harta langsung. Hutang ni dibayar daripada harta si mati. Seperti yang kita tunjuk tadilah. Lepas huruf jenazah, nombor 2 bayar hutang. Hutang dibayar daripada harta si mati. Kalau harta tak ada ataupun tak cukup, bayar setakat yang ada saja tak cukup, itu bukan kewajipan atas waris. Habis hutang tu ditanggung oleh si mati. Sebab tu kata urusan hutang tu penting. Masa kita hidup, kita mengurus dengan cara yang terbaik. Supaya bila kita mati, hutang kita boleh diselesaikan. Jadi, tidak berlaku hutang tu difaraid. Ada orang kata, hutang tu difaraid baliklah. Anak kena bayar ikut bahagian. Lelaki 2 bahagian. Perempuan 1 bahagian. So, tak berlaku macam tu. Jadi, kalau anak ada kasih sayang, ihsan kepada si mati nak bayar, itu terpulang. Sunat untuk dibayar. Bukan satu kewajipan lah. Jadi, kalau tak bayar, si mati kekal menanggung. Jadi, hutang si mati dibayar daripada harta milik si mati. Itu bentuknya. Tapi, kita berdepan dengan cabaran besar. Kan? Saya berdepan dengan satu kes suami ada hutang 100,000. Bila dia meninggal, hutang tu tak di-cover. Sebab dia buat pinjaman tu, lepas tu terus dia meninggal berapa bulan. Jadi dia kira di pihak bank dia tak matang hutang tu. Itu kita kena baca tu sebenarnya. Kita kena baca. Nak buat pinjaman bank tu kena tanya bank betul-betul. Kalau saya pinjam ni, esok saya mati macam mana? Dapat duit, esok saya mati macam mana? Kena tanya betul-betul. Itu pengurusan juga. Jadi bila dia meninggal, isteri ni serba salah. Kan? Harta suami tak cukup. Ada sikit tapi nak bayar tak cukup. Kan? Isteri kata tak apalah Ustaz, saya atas dasar kasih sayang, saya akan usaha bayar hutang suami saya. So dia bekerja, adalah gaji sikit-sikit, dia bayarlah peringkat hutang suami. Kan? Kadang-kadang kita berdepan dengan cabaran beginilah. Sebenarnya tak wajib dah atas isteri untuk bayar. Sebab harta suami dah habis dah. Yang ada pula harta isteri. Tapi kalau tinggal harta lagi, boleh kita guna harta tu untuk bayar hutang.
Ada satu kes yang lagi dahsyat. Suami ni perkahwinan dengan isteri pertama, dia berhutang dengan isteri pertama sebab dia ada bisnes, bukan berhutang isteri pertama, berhutang untuk bisnes bersama isteri pertama. Berhutang bisnes bersama isteri pertama. Kemudian dia bercerai. Dia bercerai, hutang tu atas nama dia. Dia bercerai dengan isteri pertama dan bisnes tu dijalankan oleh isteri pertama, dia tinggalkan bisnes tu, dia kahwin lain. Dengan isteri baru ni, hanya beberapa tahun dia kahwin, dia meninggal. Sekarang ni pihak bank tuntut hutang daripada isteri yang baru. Allahu Rabbi. Kan? Isteri pertama lepas tangan. Bekas isteri lepas tangan. Ini antara kesilapan-kesilapan manusia yang banyak berlaku dalam masyarakat kita yang kita jumpa sebenarnya kesilapan merancang dan mengurus masa hidup. Tapi yang sedihnya, dia meninggalkan bebanan kepada orang-orang yang tak sepatutnya. Kan kesian? Itulah kedudukannya. Baik. Alif Syaiful. Okey. Bagaimana jika si mati punya hutang dan tidak diketahui oleh mana waris? Ini yang susah. Hutang ada tapi waris tak tahu. Ini maknanya sakitlah. Waris pun sakit, si mati lagi sakit. Sebab tu kita nak kena usaha betul-betul dan pada saya sebenarnya nak kena buat satu kaedah seperti anggaran. Kan? Yang kita rasa selesa lah. Contoh kalau kita libatkan hutang dengan manusia, hutang dengan Allah pun sama. Kan? Persoalan hutang dengan Allah, fidyah. Arwah tinggal puasa tapi tak tahu berapa hari. Nak bayar banyak-banyak tak tahu. So kita kena ambil satu kaedah sederhana iaitu kita buat anggaran. Yang mana anggaran ni pada perasaan kita rasa boleh menyelesaikan tanggungan si mati. Kena buat macam itulah. Tapi janganlah ambil tindakan tak tahu tak nak selesai. Itu tak boleh. Kan? Selesai juga selagi mana si mati ada harta, kita wajib menggunakan harta dia untuk settle hutang-hutang si mati mengikut apa yang kita rasa selesa. Dan bagi kami yang menggunakan PTPTN, adakah apabila kami mati, waris kami perlu bayar hutang PTPTN tersebut? Okey, samalah juga pinjaman kan. Jadi kalau meninggal, kita ada PTPTN. Kita dah bekerja, kita tak bayar. Kan? Jadi wajib bayar. Tapi kalau contohnya kita masih lagi di bawah tanggungan ibu bapa kita, so di situ ada kewajipan atas ibu bapa kita pula lah di situ sebab dia sebagai waris kita. Kan? Tengoklah siapa waris. Tapi PTPTN tu adalah hutang. Kan? Kecuali pihak PTPTN buat satu peraturan, dilupuskan. Itu cerita lain. Siti Hafsah, sambungan soalan, sekiranya anak-anak arwah tidak mau bagi 10K, tak adakah waris dikira tidak mengikut? Tak ada. Kan? Kejap. Saya terlepas tadi kot. Saya baca semula soalan Siti Hafsah tadi. Yang disebut di situ, arwah pernah sebut sekiranya tanah itu terjual, diberi kepada adik ipar. Okey, so di sini, minta maaf saya terlepas sikit tadi. Terbaca orang lain. Okey, so bila sebut adik ipar ni, adik ipar dengan si mati ni bukan waris. Okey, adik ipar dengan si mati ni bukan waris. So di sini kita lihat ada satu bentuk pesanan ataupun kata-kata daripada arwah yang bersifat wasiat kepada adik ipar. So bukan waris dia lah. Jadi kalau tengok di sini maknanya kalau dah dia meninggal, tanah tu terjual, maka menjadi kewajipan kepada anak-anak untuk bagi 10,000 tu kepada adik ipar tadi. Sebab mungkin atas faktor-faktor tertentu arwah ada sebut. Saya terbaca anak tadi. Kan? Tu terbaca anak tu yang kata persetujuan waris. Jadi sekarang ni yang disebut tu adalah kepada adik ipar. So adik ipar tu bukan waris kepada arwah ayah. Jadi di sini menjadi kewajipan kepada waris. Sebab wasiat ni, pesanan ni dah melibatkan bukan waris. So bila bukan waris, maka kena tunai, kena laksanakan. Kan? 10,000 tu kita tengok jumlah dia tak sampai 1/3 lah. Jadi tunaikan pesanan dan juga ataupun wasiat ayah tadi. Jadi kalau tak tunaikan, so anak-anak menanggung dosa di situ. Kan? Anak-anak menanggung dosa. Tapi dia tidak berkait dengan si mati pun. Tapi benda tu menjadi tanggungjawab anak-anak. So anak-anak menanggung dosa jika tidak mengikut apa yang disebut ataupun dipesan oleh arwah ayah sebab adik ipar tu bukan waris dia. So dia buat tu mungkin untuk balas jasa. Pesanan dia tu dibuat untuk balas jasa adik ipar dia ataupun adalah sesuatu yang dibuat oleh adik ipar yang menyebabkan dia sebut macam tu. Kan? Ataupun mungkin ada hutang ke? Kalau ada hutang, lagilah jelas kewajipan untuk bayar. Okey. Ada lagi ya? Banyak lagi. Sempat ke ni? Soalan Naufal Izzah. Salam Ustaz.
macam mana dengan situasi apabila ayah ibu semasa hayat memberitahu akan beri 10 geran tanah kepada 10 orang anak. Sebut sekadar berbual tanpa ada hitam putih. Andai mereka meninggal sebelum menukar nama, geran atau buat hibah, adakah bualan tersebut dikira wasiat dan perlu disempurnakan seperti yang diminta? Okey, saya nampak di sini. Kalau ayah mak sebut akan beri, ini ayah ada 10 geran tanah, ada 10 orang anak. Ayah akan beri. Ayah nak beri. Jadi bila sebut akan beri, nak beri ni, dia belum beri lagi. Dan kita nampak tak berlaku hibah di sini. Dia nak berlaku hibah, ialah ayah panggil semua anak, 10 geran ada. Geran satu ni, ayah bagi kepada anak ni. Anak tu kata, saya terima. So berlaku ijab qabul. Hibah ni, kekangan besar dia, ialah akad tu tak jelas. Nak beri, ataupun beri tapi anak tak terima. Jadi susah. Jadi biar benda tu lengkap. Rukun dia, selain daripada harta pemberi penerima, hak paling utama sirah tu, akad. So dia ada ijab dan qabul. Macam berkahwin lah, ijab dan qabul. Jadi kalau tak ada hitam putih, tak ada isu. Tak kisah hitam putih itu sebenarnya memang pelengkap. Tapi hak paling penting akad tu. Jadi dalam persoalan ni saya nampak tak ada. So kalau tak ada, kita nampak nak pergi kepada wasiat. Kalau kata kita nak jadikan ada pesanan ayah tanah tu kepada 10 orang anak, tapi wasiat kepada waris ni perlu persetujuan waris-waris lain. Jadi dalam kes ni wajib kembali kepada faraid, kemudian berbincanglah antara waris kan, sama ada bersetuju tak 10 geran tanah tadi, tanah ni orang ni, orang ni, orang ni. Kalau waris semua setuju, so jalan, tak ada masalah. So dia berlaku konsep takharuf di situ. Tapi hibah tu belum lagi sah. Kan? Tapi kalau kata dia dah sebut, kemudian dah terima, ijab qabul berlaku, kemudian bila ayah meninggal, ada pula anak-anak bantah, tu cerita bawa ke mahkamah syariah lah. Tu panjang pula cerita di situ. Okey, soalan daripada Aiman. Jika kahwin di Siam, layakkah pasangan? Ya, layak. Sebab perkahwinan tu sah. Kan? Dia kahwin di Siam ni sebenarnya bertentangan dengan undang-undang di negara je. Tapi dari segi akad, perkahwinan, bahkan ada pula CJ daripada sana dan sebagainya, so sah perkahwinan. Semua melanggar undang-undang. Jadi, walaupun kahwin di sana, hatta kata tidak daftar di Malaysia, tak ada pula surat nikah, dibantah oleh waris-waris yang lain, tapi pasangan tetap layak terima pusaka. Cuma isunya, kalau dibantah tu, maka nak kena settle dululah urusan daftar perkahwinan itu. Itu yang jadi sangkut tu. Okay, kalau duit arwah amanah raya pegang, adakah mak dan arwah ayah akan dapat? Duit arwah amanah, okey, masuk di sini tak apa jelas Iman. Tapi kena faham, maksudnya duit arwah amanah raya pegang ni apa maksud dia? Macam mana duit arwah boleh pergi ke amanah raya? Aiman boleh respon sikit nanti. Sila Aiman. Aiman dengar tak suara? Tak dengar, okey. Saya tak clear. Sila. Ustaz, maafkan saya, kita kesentuhkan masa, boleh dalam satu atau dua soalan lagi. Okey, ada apa, saya nak respon Aiman kejap. Okey, kita habiskan pada soalan ni, satu soalan lagi. Aiman boleh respon tak? Duit arwah amanah raya pegang tu pasal apa? Tak jelas. Saya tak pasti lah tu Ustaz. Tak apa, Ustaz boleh skip je soalan tu. Okey, tak apa. Okey. Nanti kan tak jawab, tak puas hati. Okey. Tapi kalau digambarkan, ada kes macam ni, saya boleh bayangkan. Okey, ada kes dia yang meninggal ni, adalah seseorang meninggal, tapi oleh kerana anak dia tu waris dia bawah umur, so duit tu dia pegang oleh amanah raya. Masih dia amanah raya. Kemudian waris tadi pula, dia pula meninggal. Jadi duit tu duduk di amanah raya. Jadi kok mana pun, duit tu duit dia lah. Jadi kalau waris dia tu yang berhak, katalah ayah dia, mak dia pun tetap akan dapat lah. Cuma kena laluilah proses untuk dapatkan duit itu saja. Kan? Jadi yang pentingnya duit tu duit siapa. Okey, soalan ketiga, adakah ibu mertua berhak menuntut kesemua dan memiliki harta anaknya jika anaknya meninggal dunia sedangkan arwah juga memiliki macam harta? Ibu mertua ni, ibu kepada si mati, dia tak boleh tuntut semua. Bila si mati, dia ada isteri, dia ada anak-anak lelaki contohnya ataupun perempuan, dia ada anak saja. Syarat ada anak je. Si mati ada anak, so ibunya hanya berhak 1/6. Cuma soalan ni dia hala ke ibu mertua kan.
Ibu mertua berhak menuntut kesemua dan memiliki harta anaknya. Jadi soalan ni mungkin daripada menantu lah. Menantu tanyalah ni, suami dia meninggal, ada ibu mertua dia. Jadi mungkin ibu mertua tu menuntut harta anak dia. Sedangkan si mati tu suami dia ada isteri, ada anak-anak. So ibu dia tu berhak 1/6. Cuma ada satu kes lah, saya kongsi sikit nak. Sebab tu saya suka mencadangkan khusus kahwin ni kena ada elemen faraid, modul faraid. Sebab orang muda-muda kita ni kena faham ilmu ni. Satu kes, seorang orang muda dia baru kahwin sebulan. Dia ada duit ke respi, dia simpan masa dia bujang lah, dia bekerja. Dia kahwin sebulan dengan isteri dia meninggal kemalangan. Ni berlaku di Pahang tuan-tuan. Pelajar sekalian. Bila dia meninggal, jadi isteri dia bertanya kepada saya tentang hak dia. Saya kata, suami awak meninggal dan dia memang tak ada anak lagi dan isteri ni pun dalam masa sebulan belum mengandung lagi. Jadi dalam kandungan pun belum ada anak lagi, belum mengandung. Jadi isteri tu berhak 1/4. Kalau duit tu 12,000, isteri berhak 3,000. Masalah isteri tu kata, ayah mak suami dia ni tak nak bagi. Sebab alasan ayah mak duit tu, duit anak dia sebelum kahwin dengan menantu ni. Jadi mak ayah dah salah faham di sini. Kan? Sebab tu saya dapat pengalaman ini. Saya kata, saya cadangkan jabatan agama, pejabat agama, kalau khusus faraid, khusus kahwin tu, kalau boleh masukkan elemen faraid sikit supaya orang-orang bujang ni sebelum dia kahwin dapat isteri ataupun dapat suami, dia tahu tentang hukum faraid ini. Baik, soalan yang terakhir ya. Soalan yang lain tu insya-Allah saya akan respon semula lah insya-Allah. Saya simpan soalan ni, saya respon balik. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan seorang mu'allaf yang mana ibu bapanya masih lagi bukan Islam? Adakah ibu bapanya layak menerima harta? Tak layak. Kalau bukan Islam tak layak. Dia macam ni. Harta ni waris mesti Islam. Jadi kalau kata si mati ni mu'allaf, dia pula bujang, dia tak kahwin, so dia mati, ibu bapanya bukan Islam, so tak layak. Dia akan pergi cari adik-beradik dia, kalau adik-beradik dia Islam. Tapi kalau tak ada jugalah, tak ada. So harta dia akan pergi Baitul Mal. Kalau dia kahwin, ada isteri dapatlah, baki pergi Baitul Mal. Kalau ada isteri, ada anak, lelaki contohnya, habislah kepada anak dia, ibu bapa dia tak ada hak. Sebab ibu bapa dia bukan Islam. Itu situasi orang bukan Islam. Tapi dalam pengurusan pusaka ni dia lain sikit. Di Malaysia kita, walaupun dalam hukum syarak, jumhur ulama kata harta orang Islam hanya akan pergi ke waris Islam. Harta bukan Islam akan pergi ke waris bukan Islam. Orang Islam tak boleh. Tapi dalam undang-undang negara kita, harta orang Islam akan pergi ke waris Islam saja, tetapi harta bukan Islam boleh pergi kepada waris yang Islam. Itu ada, sebab ada juga pandangan ulama yang menyebut boleh. Kan? Bagi orang bukan Islam, harta dia pergi kepada semua. Harta masuk orang waris yang Islam pun boleh terima. Ini berlaku dalam konteks pengurusan lah. Jadi saya rasa menjawab persoalan yang terakhir daripada Afiq Hafizi, kita ada soalan-soalan lain lagi. Sabah Sarawak, sahabat Ustaz Samsul, kita ada beberapa soalan lagi, insyaAllah saya cuba respon kemudian lah. Kan? Nak respon kemudian tu saya pun tak tahu macam mana cara nak respon. Ataupun mungkin pelajar-pelajar boleh berwhatsapp, mana-mana yang belum dapat jawapan tu boleh whatsapp kepada saya, nombor ni lah 4354679. Ambil nombor saya 4354679. Ini nombor telefon saya. Boleh whatsapp soalan tu kepada saya. Dan itulah penutup kita. Yang terakhir, saya ada tulis satu buku. Kalau mana-mana yang berminat, pelajar-pelajar berminat, tuan-tuan berminat, buku Panduan Ringkas Ilmu Faraid dan Pengurusan Harta Pusaka. Boleh cek di Shopee lah. Kan? Boleh cek di Shopee. Tajuk buku begini, tengok, boleh beli di Shopee insyaAllah. Ataupun boleh whatsapp ke nombor saya lah. Okay. Untuk yang terakhir, terima kasih kepada semua. Ni ada sahabat-sahabat saya, orang-orang hebat di dalam ni. Ustaz Hilmi Hanif daripada Subang, daripada KL, Selangor. Dan ada beberapa tim saya yang masuk bersama pada malam ni. Dan untuk yang terakhir, saya sekarang dalam proses membina tim. Saya namakan tim Doa Faraid Malaysia. Kan kita ada wakil-wakil daripada Sabah, Sarawak, seluruh negeri di Malaysia. Dan kita masih lagi dalam proses untuk kita rekrut ramai lagi pakar-pakar yang berjuang dalam bidang ini insyaAllah. Kita ada Ustaz Ismail Saleh tu, itu tim daripada Langkawi, sekarang dah balik ke Rompeng Pahang. Orang Pahang boleh jemput dia insyaAllah lepas daripada ni, promosi sikit. Kita ada Muhammad Ali Rosyidi daripada Perak. Ini semua sahabat-sahabat yang hebat semua ni. Orang hebat semua masuk malam ni. Okay, bertuah anak-anak pelajar. Pelajar boleh dapatkan info-info yang lanjut daripada kami lah insyaAllah. Okay, sekadar tu minta maaf banyak-banyak. Masa kita tak mencukupi. Memang inilah
bila cakap pasal faraid sangat-sangat panjang. Belum cerita tentang waris-waris lagi bahagian-bahagian tadi kan. Saya serahkan, minta maaf banyak-banyak atas kekurangan dan kelemahan. Minta maaf atas jawapan yang mungkin tak menepati kehendak ataupun kesilapan